dah panas dah. So kita lagu panas. Kita sambung dengan bersama-sama dengan Ustaz di belakang ni. Okey, itu tadi persembahan untuk malam ni, pemanas pada malam ni. Ya. Jadi tuan-tuan ya, kita biasa dengar lagu ni, kadang-kadang ada anak-anak muda kita dengar lagu dia tak tengok pun isi lagu tu apa. Tapi dia punya muzik tu dia layan tu sampai dalam bilik air kadang kan. Itu yang bestnya tu. Tapi sebenarnya banyak lagu-lagu yang macam ni kalau kita tengok dia punya isi dia tu, dia menceritakan tentang banyak perkara-perkara yang positif sebenarnya ya. Tentang semangat perjuangan. Lagi-lagi saya minat lagu tu. Lagu Luhur tu, dia cerita tentang jihad dekat situ sebenarnya. Dengar lagu tu lagu rock, tapi sebenarnya lagu tentang jihad tuan-tuan. Banyak lagi lagu-lagu ni yang kadang-kadang anak muda dia nyanyi tu nyanyi saja, tapi dia tak nampak isi dia kan. Jadi saya rasa kita perlu mula layan juga, tapi isi penghayatan tu perlu untuk kita bawa dalam anak-anak kita, anak-anak muda kita terutamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya, suara dan juga kemahiran muzik ni sebenarnya satu anugerah tuan-tuan. Tak semua orang boleh. Saya ni bukan takat main gitar, main tabla pun tak ada faham. Main tabla pun jadi lari macam mana tahu. Main tabla ni kena macam main muzik lain lah, kena dia 5 minit, 6 minit kena terus main. Saya siap mula-mula ada 15 saat yang pertama okey. Selepas tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan jadi lagu lain pula lepas tu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, saya rasa lagu pemanas tu mungkin sebahagian tuan-tuan ni dah mengingati zaman-zaman kegemilangan ekspedisi ya, dulu-dulu ni, sampai-sampai teringat zaman-zaman cinta dulu kan. Lebih kurang gitulah. Okey, jadi pada malam ini untuk seterusnya saya nak minta lah, agak-agaknya selama mana tadi kita dah kenal dengan Abang Syam kita ya. Pengalaman dia mula daripada 8 tahun. Saya 8 tahun sekolah rendah darjah 1. Darjah 1 pula dah. Darjah 2. Ya. Muzik ni pun tak tahu lah. Tak kerti benda. Tapi abang macam dah mula dah. Dengan main gitar main piano. Main piano. Jadi insyaAllah pada malam ni, kalau dulu tadi abang Syam tadi cerita tadi, dulu-dulu ni lain. Saya ada tengok abang Syam dalam YouTube. Abang Syam punya makna sembang-sembang. Mas tu bersembang-sembang bersama dengan Dr. Asri tahun 2012. Ada cerita sikit-sikit dulu dengan pakai subang lah apa semua. Dan kemudian tu perubahan. Jadi kita nak cerita pada malam ni, kita nak ambil iktibar tuan-tuan dan puan-puan semua, macam mana Abang Syam kita ni boleh terasa lah nak berubah daripada zaman rock memang popular tahap gaban dulu tu tiba-tiba boleh berubah, nak cari jalan yang lain dalam kehidupan dia. Silakan, macam mana agak-agak ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Saya tengok di sini ramai ibu-ibu. Ke mata saya silap, ke bujang lagi kat depan ni semua? Muslimat ni bujang lagi ke? Ibu-ibu depan saya ya. Saya ni bila sebut cerita tentang hidayah ni, saya mesti ingat pada ibu saya. Sebab tu saya tengok depan ni ibu-ibu, mesti cerita pula soalan ni, mesti langsung teringat pada ibu saya. Sebab apa? Tak ada satu ulama atau ustaz dalam dunia ni daripada zaman dulu sampai sekarang akan kata hidayah tu mari sendiri datang golek. Tak ada. Hidayah mesti kena cari. Soalan dia saya nak bagi tahu tuan-tuan dan ibu-ibu malam ni, saya tak cari hidayah tu Ustaz. Jadi adakah dia datang bergolek? Tak. Sebab apa? Sebab saya yakin ibu-ibu kat sini, kalau anak dia suka main muzik, kalau anak dia suka main motor, kalau anak dia buat benda-benda yang mana dia tak berkenan, ibu-ibu tak suka, agama pun tak bagi buat, tapi anak-anak buat. Macam saya buat dulu lah.
Mak suruh solat tapi tak nak solat. Mak suruh puasa 1 Ramadan, 2 Ramadan sampai 29 dah hari raya dah. 30 puasa balik. Puasa awal dengan ujung Ustaz. Awalun akhirun. Dia puasa juga Ustaz. Saya jarang dengar yang tu. Inilah Jepun Ustaz. Jepun dia memang pelik Ustaz. Bila datang Ramadan, dia hormat. Dia macam mana pun, zaman saya main di kelab malam dulu, kalabu malami lah orang Arab cakap Ustaz. Kalabu malami ni, dia orang-orang yang datang tu kalau Islam, dia tak minum arak tuan-tuan. Dia hormat. Bro, Ramadan bro, lu gila bro, dia kata. Dia datang semata-mata untuk muzik, tapi dia tak minum arak. Maknanya kalau bulan Syakban, bulan Rajab, bulan Safar, bulan lain semua dia minum. Tapi datang bulan Ramadan ni, jangan main-main bro, kena panas peti bro, dia kata. Dia tahu juga hormat tu. Jadi macam itulah kita orang ni macam Abang Ali dia lain sikit. Dia memang baik sikit daripada saya. Nanti kita dengar cerita dia pula. Jadi saya main muzik, saya pakai anting-anting. Saya dulu kalau tak tahu ibu-ibu biasa dengar istilah ni, lelaki metroseksual. Bukan homoseksual, yang tu lain. Ni metroseksual ni, bapak-bapak, abang-abang kat depan ni, dia lelaki yang mengalahkan perempuan, senang cakap. Maknanya kalau dia pakai pakaian dia nak kena ngam semua. Kasut hitam, contohnya seluar hitam, baju warna hijau, stoking hijau, contoh macam tu lah, dengan topi. Dia kena matching semua. Dia kena sebi macam orang perempuan, betul tak? Ibu-ibu kan, mana nak kena ni, seluar ni tak kena kain ni, kena dengan tudung, betul tak? Macam tu lah. Anak tudung warna hitam sebab jubah hitam. Macam ibu kat depan ni, betul tak? Macam tu lah. Jadi kalau hak perempuan buat macam ni biasa, lelaki buat luar biasa lah. Saya yang pelik itulah dulu. Jadi orang lelaki yang metroseksual, saya ada lebih daripada 200 kasut. Pelik tuan. Kasut kaki sepasang je. Kasut lebih 200. Sebab metroseksual ni pasal lah tu. Nanti kita tanya Mali lah. Tak mungkin dia ada 200 kasut. Tengok, dia kata dia 3 je tengok. Rocker je 3. 3 je. Saya ni pelik sikit lah. Jadi sebelum nak cerita berubah, saya punya cabaran nak cakap dengan tuan-tuan ni bukan senang tuan-tuan. Pertama, nak tinggalkan minat kepada ni, beli rantai-rantai mahal. Ibu-ibu beli rantai emas mahal tebal-tebal ni, rantai emas. Tiba-tiba tak nak zuhud simpan kat rumah, kat bawah bantal, boleh tak? Mana boleh, mesti pakai hak tu nak tunjuk, betul tak? Kan? Bukan ibu-ibu sini tempat lain lah. Gatal pula kepala ni kan. Macam tu lah, maknanya mesti nak tunjuk. Jadi saya ni samalah juga, pakai rantai-rantai. Rantai-rantai beli mahal kat tu, mesti nak tunjuk orang. Bila orang tegur, orang nampak, kita pun rasa bangga lah. Baru dia tahu, dia nampak. Jadi susahnya nak tinggal dunia ni, pasal kita suka sangat pujian orang, suka sangat orang nampak, lepas tu orang acknowledge, orang beri perhatian, orang cakap pasal benda tu, nak puji-pujian lah tu. Jadi senang je cerita saya. Cerita saya Allah tak bagi berat-berat, Allah bagi senang sangat, seronok sangat. Allah bagi jumpa kawan lama. Kita orang kawan 13 tahun tuan-tuan, tak pernah bagi salam. Konon-konon rock lah. Jumpa macam bro, tangan nak gini ya tuan-tuan. Rock Jadi telefon, kawan saya ni Ari nama dia, orang Kedah. Ari ni tiba-tiba beri salam kat saya. 13 tahun kawan tak pernah beri salam, tiba-tiba beri salam. Terperanjat tak tuan-tuan? Kan? Terperanjat. Jawablah salam, Waalaikumsalam. Kita pun pelik dalam hati, kenapa dia ni beri salam ni tiba-tiba bagus, bukan tak bagus tu, tapi pelik. Okey, lepas tu dia sembang pasal gitar. Dia main gitar kumpulan metal tuan-tuan. Saya baru rock je. Kira kalau rock tu lambang dia kecil, gini je tuan-tuan. Kecil je. Yang Ari ni gini besar, pasal dia metal. Ari ni tengah sembang gitar tuan-tuan, tiba-tiba dia buat macam ni tuan-tuan. Dia telefon ni, dia kata, bro, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tak terperanjat kata tuan. Mat metal terkorak baca hadis. Kalau ustaz ni yang baca, kita tahulah dia ustaz, dia imam satu masjid ni, memang kerja dia bagi tazkirah, bagi kuliah.
Betul tak? Ini beruang tanah bagi baca hadis tuan. Panjat. Jadi saya kata, oh ini lain macam ni kawan aku ni. Tak apa, kita dengar. Masuk 3-4 hadis, saya kata dah cukup, tak mau dengar dah. Pergi rumah ha. Saya pergi rumah dia tu, rumah dia kat Nilai, dekat dengan Inti College sebelah. Sampai waktu zuhur, dia pun tunjuk signal dalam kereta dia sebelah saya parking. Tunjuk signal macam ni lah, takbiratul ihram, tunjuk ni surau. Saya pun tunjuk dia macam ni, sila. Tapi hari pun tak apa, dia pun nak dakwah dengan saya. Betul tak? Takkan nak tu, oh hang tahu tak Nabi kata dalam hadis ni, siapa sengaja tak semayang maka dia telah kafir. Takkan dia cakap macam tu tak? Jadi dia pun tak apa, dia solat. Lepas tu kami makan, pergi rumah dia. Masuk waktu asar, dia ajak lagi. Saya tak pergi juga. Sampai nak masuk maghrib 6.50 lebih kurang. Waktu maghrib tu, tiba-tiba saya rasa sendiri nak solat. Hari tak ajak lagi. Dia kata, ni bagi kain. Hari seronok lah. Bila saya minta kain, dia bagi tuala sekali. Dia kata, pergi mandi. Saya pun mandi, pakai kain dengan baju dia pinjam. Pergilah solat di surau depan tu. Lepas solat isyak, sama-sama tadi maghrib isyak tadi duduk, tiba-tiba Allah bagi ilham. Saya tanya dengan Ari secara spontan, hang cuti tak besok? Jom kita pergi jalan-jalan. Dia pun kata, jalan pergi mana? Jalan-jalan cari masjid, saya kata. Jalan cari masjid ni macam mana? Dah, kita jalan je lah, bawa baju untuk 2-3 hari. Jumpa mana masjid, masuk waktu kita solat. Tak payah kira di mana. Dia kata okey. Jadi kita jalan. Besok akhirnya Allah tetapkan kami mula besok perjalanan. Solat subuh yang pertama di Masjid Negeri Ipoh Perak Darul Rizwan. Solat zuhur di Masjid Ubudiah Kuala Kangsar. Solat asar di Sungai Petani Kepala Batas punya border. Sampai di Tanjung Dawai Pantai Merdeka kami solat maghrib. Solat isyak di Kota Sarang Semut. Lepas tu berehat makan nasi kandak semua saya. Relax. Besok pagi solat subuh di Masjid Zahir Al-Ustaz. Nak jadi cerita tengah hari nak balik, patah balik. Saya kata dengan Ari, jom kita ikut jalan lain pula, jumpa masjid lain. Ari kata tak, kita pergi ke Kangak tu lah. Jadi zon utara memang masjid kita dah conquer lah, semua selesai. Saya kata okey, betul lah tu. Kami sampai, tuan-tuan ibu-ibu tahu punya hebat rancangan Allah. Kita sampai-sampai di masjid tu nama Masjid Alwi. Saya buka pintu, lepas ambil wuduk tu, tengok-tengok, Masya Allah kat depan. Saya dengan Ari tuan-tuan, macam jakun. Jakun pasal apa? Jakun pasal orang yang kita selalu tengok di TV. Bukan Metallica yang nak main ni tuan-tuan, bukan. Bukan. Orang yang tuan-tuan kenal, bapak-bapak sini, ibu-ibu mesti kenal dia siapa. Duduk kat depan, tengah bagi tazkirah, cakap Arab. Patah saya tak faham. Tapi saya kenal muka dia. Orang tu tuan-tuan, dia tu ialah Imam satu Masjidil Haram, iaitu Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Ibu-ibu kenal kan? Syekh Abdul Rahman As-Sudais kenal tak? Kenal? Kenal ke tak? Kenal tak? Kenal tak? Bapak-bapak kenal? Brother kenal? Kenal, insya-Allah. Jadi orang ni bukan Michael Jackson tuan-tuan. Saya ni Jebon, tapi kita kenal. Pasal apa saya dah cerita tadi, bulan Ramadan Jebon pun pakat-pakat bertaubat. Maknanya kurang sikit maksiat dia Ustaz. Tak adalah kata dia hebat sangat, solat tu tonggal langgang juga, tapi dia paling tidak pun aku bukalah TV, tengok live tarawih daripada Mekah. Tak adalah sembahyang tarawih sangat pun, tapi pasang di rumah tu, dengarlah bacaan ni sudah. Jadi kita kenal dia. Oh, yang ni yang baca lagu dia macam ni tu. Lepas tu habis solat zuhur sama-sama, kita pun ambil gambar. Saya kawan dengan Ustaz Azhar Idrus kan, main kamera sama-sama, ambil gambar ni. Ambil gambar daripada dia dalam sampai dia keluar, kita pun keluar. Tiba-tiba kamera dah tak boleh fokus. Sebab apa tuan-tuan? Saya pakai telezoom, muka dia dah penuh dah dalam lens tu. Tengok depan-depan saya dah. Jadi punya kalutnya turun-turun kamera, tengok imam ni, dia senyum, hulur tangan, salam dengan saya. Jadi saya fikir, apa mesej yang Allah nak beritahu? Masa tu tuan-tuan, jalan masjid betul.
Anting-anting duk pakai lagi. Masuk masjid je buka. Masuk kereta balik, pasang balik. Mahal aku beli ni. Mana boleh tak pakai. Masih lagi Ustaz masa tu. Jadi lepas tu hari Khamis, besok hari Jumaat, saya balik ke KL lepas solat Jumaat. Saya pergi kedai buku Pustaka Mukmin depan Sogo. Sampai kedai buku, tak tahu Ustaz, biasalah Jebon, nak jumpa Ustaz segan. Maklumlah pergi masjid setahun sekali tuan-tuan, sembahyang sunat air raya je. Jadi nak tanya Ustaz segan, pergi kedai buku. Assalamualaikum, tanya dengan toke. Syekh, saya mau beli buku taubat. Toke tu tengok saya, nanti kejap. Bagus. Alhamdulillah. Dia masuk dalam 2 kotak tuan-tuan, dia ambil buku dengan kitab. Saya dalam hati kata, nak bertaubat kena baca banyak ni kot. Tak adalah begitu santai. Maksudnya punya banyak benda yang baik yang boleh kita baca. Antara buku yang mula-mula saya baca, kitab yang saya baca, sangat membekas kepada hati saya, ialah Ziarah ke Alam Barzakh. Kitab ni ditulis, dinukilkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hebat. Saya baca ni tuan-tuan, memang confirm air mata turun, nangis. Anting-anting tak pakai dah lepas tu. Sungguh tak pakai dah anting-anting. Sejak daripada time tu lah, saya kata sampai hari ni Alhamdulillah, dah 2 tahun lebih dah, saya kata aku takkan tinggal lagi solat. Yang orang kata sebelum ni, Ustaz kata taubat nasuha. Kita pun selalu juga nasuha, tapi buat balik. Tapi bab ni tuan-tuan, Alhamdulillah, istiqamah seguh, tak nak tinggal dah solat. Kemudian nak jadi cerita, saya telefon. Sebelum ni ibu-ibu kena faham, saya bangun tidur pukul 3 petang, 2 petang. Jebon mana tidur siang, tidur malam tuan-tuan, tidur siang. Keluang meh. Jadi tidur pukul 7 pagi baru tidur. Saya telefon mak saya setiap pagi lepas subuh je saya call. Saja je. Dia sebab dia tahu anak dia memang tidur lewat. Tapi saya call. Timing tu memang lepas subuh Ustaz. Mak saya pun macam suspect. Dah seminggu ni. Tuan-tuan tahu masa saya call mak saya,